Dalam masa 6 tahun selepas peristiwa musim pertama, hidup Uzairi dan Mia bertambah bahagia kerana digunakan anak yang bernama Arissa. Mia kemudiannya cuba merahsiakan berita kehamilannya dekat Uzairi namun gagal. Mereka kemudiannya kembali ke rumah Pak Samad untuk berkongsi berita gembira tersebut. Dan of course nak ambil Arissa bila dah habis kerja. Tanpa disangka, Nadia cuba membatalkan pertunangan dia dengan Zaidi atas alasan dia dah tak cintakan Zaidi lagi. Amboi, macam main sim Dalam pertengkaran yang berlaku di rumah Pak Samad, Zaidi pun datang dan mendengar segala perbualan mereka di luar rumah Pak Samad. Aku tak faham, aku bukan main character, tapi asal konflik aku macam konflik main character. Dan juga serious question, adakah ia mustahil untuk refund semua duit yang aku dah habiskan untuk betina ni? Tapi our fallen brother Zaidi kuatkan diri juga untuk masuk ke rumah Pak Samad untuk ambil barang dia yang tertinggal. Dan acah-acah macam dia tak dengar apa-apa. Rupa-rupanya nenek kebayan ni merupakan dalang untuk rosakkan hubungan Nat dengan Zaidi, dengan cara memperkenalkan Nat dengan anak ikannya yang nampak macam Ben Amir, Faris. Dan sejak daripada tu, Zaidi pun kena palau dengan Nadia. Dalam masa yang sama, rumah tangga Helmi dan Sophie sedang berantakan sebab Sophie tak boleh pregnant dan Helmi pula tak suka bapa mentua dia yang jahat. Semasa Mak Leha sedang membawang dengan Mia, mereka tiba-tiba didatangi budak seleki yang digelar sebagai Kenit. Kenit kemudiannya dimarahi oleh kakaknya Syakila. Dia ni villain musim pertama by the way. Nenek kebayan ni kemudiannya tinggal di rumah Pak Samad bertujuan untuk menguatkan lagi hasutan dia dekat Nadia dan porak-perandakan keluarga Pak Samad kalau boleh. Oh, just in case kalau korang tak tahu, nenek kebayan ni ialah mak kepada Mia iaitu Hayati. Dia pun villain dekat musim pertama dan muka dia macam Zila Bakarin masa tu, lepas tu kena simba acid dan jadilah Jasmine Ahmad. Dia cakap dia dah bertaubat tapi dia tipu. Sewaktu bersiasat, Hayati dan Nadia tersempat dengan Zaidi kemudiannya bagi ayat-ayat keinsafan kepada Nadia dan Nadia pun dapat hidayah dan mereka pun kembali bersatu hingga ke jenjang pelaminan. Just kidding, kau dah gila? Baru episod 2 dah settle semua masalah. Hasutan Hayati masih kuat dan mereka kemudiannya tersempat dengan Mia, lepas tu dengan Uzairi, lepas tu dengan Zaidi balik. Aku tak percaya aku boleh terserempak dengan 3 musuh aku dalam satu babak. Nampak macam penulis skrip ni ada masalah dengan aku. Agaknya boleh tak kalau aku keluar dari TV ni lepas tu rosakkan rumah tangga dia. Tidak lama selepas itu, Syakila pun nak minta job vacancy dekat klinik Dr. Uzairi namun tidak disetujui oleh Mia. Tapi tidak mengapa sebab dia gunakan 6 tahun time skip untuk asah bakat lakonan dia secara tak langsung mendapat belas ihsan Dr. Uzairi yang mengakibatkan dia bertengkar dengan Mia. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Syakila tersempat dengan Hayati dan Hayati mengupah dia untuk menjadi ular dalam keluarga Pak Samad. Di rumah Helmi pula, Helmi sedang bertengkar dengan Sophie dan kemudiannya dengan Datuk Johari yang mengakibatkan Datuk Johari diserang penyakit jantung secara tiba-tiba. Boleh percaya ke ni? Sayang, nama yang knock-knock. Seriously? Sekarang ni? Knock-knock. Siapa tu? Sof apa? Sophie Emilia binti Johari. Aku ceraikan kau talak 1. Berita penceraian itu kemudiannya sampai ke satu keluarga Pak Samad. Secara tak langsung, Helmi dilabel sebagai jantan tak guna. Di rumah Pak Samad pula, Hayati cuba menggatal dengan Pak Samad bertujuan untuk merosakkan hubungan Pak Samad dengan Mak Leha. Mak Leha kemudiannya terdengar perbualan antara Nadia dan Faris secara tak langsung memaki hamun Nadia dan dia ditenangkan oleh Mia. Tak lama selepas itu, Hayati cuba mengasut Mia dengan fitnah Pak Samad dengan melabel Pak Samad sebagai lelaki gatal yang acah, alim namun gagal. Mak anda yang merupakan seorang insan istimewa kemudiannya datang ke rumah Mak Leha dan peluang ini digunakan Hayati untuk tanam sikap jijik terhadap mak anda dalam jiwa Mia. Tak lama selepas itu, Hayati membuat keputusan untuk balik KL. Tapi rupanya menggatal dengan Pak Samad dekat kedai makanan. Di klinik pula, Mak Leha dan geng sedang bersembang dan kemudiannya didatangi oleh Nurul. Nurul merupakan anak angkat Makcik Rozia dan sekarang dia tengah jadi cikgu selepas tamat pengajian dekat maktab perguruan. Saya tak langsung buat Mak Leha rasa obses dengan Nurul dan teringin sangat nak buat dia jadi menantu. Buat apa? Tak ada apa-apa. Seperti yang dirancang, Hayati tak jadi balik KL hari tu untuk teruskan plan jahat dia dan Mia dah mula benci Mak Leha dengan Pak Samad. Syakila kemudiannya berdamai dengan Mia bertujuan untuk jadi ular dalam keluarga Pak Samad. Secara tak langsung backup Syakila. Secara rahsia, Zaidi bertemu dengan Helmi, membincangkan apa yang berlaku antara Helmi dan Sophie dan menasihatinya. Oh, lupa nak mention, pada masa yang sama, Mak Leha dan Mia sekarang berada di level 2 pemusuhan antara menantu. Sophie kemudiannya pulang ke rumah Pak Samad untuk menenangkan fikiran dia. Moving forward, Hayati macam biasa hasut Mia untuk benci menantu dia. Nadia kemudian terdengar semua kata-kata Hayati secara tak langsung dapat hidayah dan tahu plan jahat Hayati. Nadia kemudiannya menyesali segala perbuatan dia yang telah dilakukan terhadap Zaidi dan cuba untuk baik dengan Zaidi namun cedih, Zaidi tengah maju, tak nak kawan dah. Pada malam itu, Hayati nampak Mia tengah termenung dan tumpahkan sabun dalam bilik air dan ya, ianya klise tapi itu yang berlaku. Tapi it's okay kan dengan Mia tak ada apa-apa. Akan tapi peristiwa itu membuatkan Mia nak pindah ke KL yang mengakibatkan Mak Leha dan Pak Samad mungkin berpisah dengan cucu kesayangan. Keesokannya, Nurul datang rumah Mak Leha dan bertemu dengan Hayati tapi Nurul dilayan macam sampah. Ya, panas. Panas Bahang. Memang patutlah Bahang yang panas. Ni baru dunia, belum lagi neraka ya.
Hello 911, ada orang tengah terbakar. Hayati kemudiannya membongkar semua plan jahat dia kepada Nadia. Di samping itu, Kenik yang selalu cari botol excited nak pergi sekolah, tapi kakak dia tak kasih sebab takkanlah aku yang nak cari botol kot. Kau biar betul. Malam tu Hayati jalankan plan jahat dia. Jap, berapa umur orang tua tak sedar diri ni? Hayati jalankan plan jahat dia dengan pura-pura jatuh dalam bilik air dengan harapan Pak Samad bakal membantunya, namun gagal. Tapi dia tidak berhenti di situ saja. Hayati kemudiannya masuk ke dalam bilik Pak Samad lalu menjerit dan memfitnah Pak Samad. Oh, by the way, Helmi dekat bawah rumah baru sampai kat rumah Pak Samad dan dia pun join the fight dan huru-hara pun berlaku yang mengakibatkan Hayati dihalau keluar oleh Helmi. Tapi aku rasa nenek kebayan ni tengah happy sekarang ni. Dan keinginan Mia untuk pindah KL sebab nak berpisah dengan mertua dia amat kuat. Sophie kemudiannya dikenalkan oleh papanya dengan anak orang kaya yang bernama Syarif. Tapi Sophie pula tak berkenan. Oh, lupa nak mention, lepas peristiwa Mia marah mak anda sekarang dah sihat dari segi mental dan fizikal. Just mental saja. Secara tak langsung bolehkan dia recap balik sekali yang berlaku dekat first season. Dan of course Helmi kena ceramah dekat rumah Pak Samad sebab dia ceraikan Sophie. Lepas tu Sophie pula lepak dekat rumah Pak Samad dalam beberapa hari ni. So dia macam ada awkward relationship sikit dengan Helmi, atau korang boleh panggil ia sebagai rebonding bersama bekas pasangan. Keesokan harinya Mak Leha menjemput Nurul untuk makan di rumah dan mereka semua amat mesra tanpa Mia di sisi. Lepas tu ular ni pula pandai-pandai pergi snap gambar diorang pergi hantar kat Mia, mengakibatkan Mia bertengkar dengan Dr. Huzairi. Lepas tu maju lepas tu of course settle lah kan. Selepas itu, pada suatu hari Mia dan suami keluar berjalan-jalan, lepas tu tersempat dengan Nurul. Nurul kemudiannya dimaki oleh Mia seperti yang dijangka. Jap, asal kau marah dia doh Mia? Aku tengok dia baik je. Lepas tu Nurul ditenangkan oleh member dia dan Nurul meminta member dia untuk merahsiakan kejadian tersebut. Lepas tu member dia pun bangang pergi beritahu Mak Leha. Dan tidak lupa juga nak tengah struggle nak dapatkan cinta Zaidi balik. #pray for Nadia. Kenapa kau marah Nurul ha? Oh, dia mengadu. Mesti dia sedih kan? Apa kata mak kahwinkan dia dengan abah? Kau jangan kau hajar dengan aku ya? Aku tak percaya diorang tak kasih aku dialog dalam babak ni. Peristiwa ini membuatkan Mia berperang dengan Mak Leha secara halus seperti menyusahkan, menunjuk, melakon dan sejenis dengannya di hadapan Mak Leha. Mak Leha cuba mengadu dekat Pak Samad lalu sentiasa dimarahi oleh Pak Samad seperti yang dijangka. Zaidi pula tengah pisang sebab asisten dia Zura dah jatuh cinta dengan dia. Sian Zura kena friendzone. Zaidi kemudiannya dinasihatkan oleh Dr. Huzairi untuk kembali kepada Nadia dan bersiap sedia untuk bernikah dengan Nadia. Dan ya, diorang pun couple balik. Mia yang telah menyedari perbuatan dia kepada Mak Leha kemudiannya memohon keampunan kepada Mak Leha, namun tidak diandalkan oleh Mak Leha sebab ada lagi 15 episod untuk dihabiskan. Ini membuatkan Mia tak jadi baik dengan Mak Leha. Tentu juga Nurul datang rumah Pak Samad. Jap, kau ni tak ada rumah ke ha? Sibuk je kerjanya. By the way, macam biasa Mak Leha yang menjemput Nurul datang rumah. Pak Samad kemudiannya memberikan amaran secara halus kepada Nurul agar dia sedar diri sikit dan jangan keruhkan lagi keadaan. Di samping itu pula, antagonis baru pula dilahirkan iaitu Zura sebab dia kecewa dengan Zaidi. Lupa pula, Zaidi dan Nat pun selamat bertunang. Melihat Zura yang sedang broken, ular ni pun menawarkan bantuan untuk membantu Zura. Tak lama selepas itu, Mak Leha membawa Nurul untuk dicek up Dr. Huzairi. Kesempatan ini diambil Syakila untuk melaporkan perkara tersebut kepada Mia dan Mia segera bergegas ke klinik Dr. Huzairi. Lepas tu Nurul pula nak pensan namun disambut Dr. Huzairi. Dan ya, macam plot sinetron, Mia pun nampak. Perfect sangat timing dia. Kejadian itu membuatkan Mia bergaduh besar dengan Mak Leha dan mengakibatkan Mia lari dari rumah bersama Arisa. Good job Syakila, pasal kau drama ni ada 33 episod. Dr. Huzairi kemudiannya mencari Mia dekat rumah Hayati namun gagal. Tapi sebenarnya betina tak guna ni yang sorokkan Mia, tapi kat tempat lain. Dan selepas itu Huzairi menghabiskan screen time dengan bersedia hampir keseluruhan episod. Tak lama selepas itu Huzairi membawa Pak Samad bertemu Hayati untuk disekolahkan. Bekas komando katanya. Dalam jangka masa kehilangan Mia, Hayati ditugaskan untuk menjaga Arisa. Dan Arisa pun jadi Arisa, dia pun kena pijat dengan nenek sendiri. Kejadian itu mengakibatkan Arisa dikejarkan ke hospital. Secara tak langsung Mia berjaya ditemui oleh Huzairi and the gang. Dan of course Hayati menafikan apa yang berlaku dekat Arisa. Yang bangangnya Mia still percaya dekat mak dia. Dan macam biasa, Mak Leha pun berperang dengan Mia. Tak lama selepas itu, Sophie mengetahui kebenaran tentang penceraian yang dia hadapi adalah berpunca dari papa dia sendiri kerana Tan Sri Johari mengugut Helmi untuk mengapa-apakan Sophie jika Helmi tidak menceraikan Sophie. #papaku misali. Tan Sri Johari mengesahkan segala tuduhan yang dilemparkan adalah benar belaka kerana tiada apa yang bisa kalian lakukan. Kalian telah aku pisahin. Plus, Sophie anak yang soleha. So kalau dia nak kahwin,
kena ada izin aku. Lepas tu dia check WhatsApp jap. Melainkan kalau kau kasih semua saham kau kat aku. Lepas tu macam biasa perang dingin antara menantu. Hubungan antara Nadia dan Zaidi kembali rosak sebab betina ni perangai macam iblis. Suka rosakkan rumah tangga orang. Zaidi nak tahu apa salah dia tapi tidak diendahkan Nadia. Tapi bila semua dah terbongkar, Zaidi pula yang merajuk dengan Nadia. Thank you Shakila. Sekarang dia tengah broken sebab kau memang macam celaka. Selain daripada tu, Helmi kena pukul dengan anak Tan Sri tak guna ni off screen. Tapi polis dah settlekan. Tanpa disangka Helmi telah menyerahkan semua saham dan harta dia dekat Tan Sri Johari sebab nak kahwin dengan Sophie. Dan setelah mendengar kata-kata mutiara daripada Helmi, Sophie pun nak bernikah dengan Helmi. Dan diorang pun bernikah tapi nak buat surprise. Shakila yang telah dibentikan kerja telah ditawarkan pekerjaan dekat KL oleh laki dia yang tak guna ni. Dan buat kena jadi pengemis. Oh lupa nak mention Nadia pregnant. Yeay. Lepas tu macam biasa Mia perang dengan aku tahu memang selalu. Tapi peperangan kali ni gerakkan plot cerita ni. Peperangan kali ni mengakibatkan Huzairi memarahi Mia sebab dia biadab dengan Mak Leha. Lepas tu sebab ego, Mia buat perkara yang paling bodoh dalam sejarah drama petang-petang. Gi cabar Huzairi kahwin dengan Nurul. Dan tanpa disangka Huzairi pun terima. Kejadian tu membuatkan Mia caw dari situ kejap untuk bertemu dengan mama dia. Mama dia nak jumpa dia pun sebab nak duit. Tapi Mia tak ada duit time tu. So top 10 anime betrayal pun berlaku. Apabila Hayati memberitahu Mia semua plan jahat dia, lalu buang Mia dan tak mengaku Mia ni anak dia. Mia pun bersedia dan memohon keampunan kepada Pak Samad dan harap-harap Mak Leha dapat memaafkan dia, namun gagal. Tak apa, Mia cuba lagi. Abang sentiasa support Mia. Even dengan kejadian ni pun Dr. Huzairi still tak nak ubah fikiran dia untuk berkahwin dengan Nurul. Dasar ego. Mia kemudiannya memohon keampunan dengan Mak Anda, lalu mengetahui Kenet dan Shakila sudah berpindah ke KL. Dan dalam pada masa yang sama, Mia terpaksa hadap muka Nurul. Secara tak langsung membuatkan dia menjalinkan hubungan kod dengan Dr. Adam. Ke nak buat Huzairi tu jealous? Entahlah. Oh Helmi dah bagi tahu Mak Leha yang dia dengan Sophie dah bertunang. So happy lah sikit hati Mak Leha tu. Dalam masa yang sama, Kenet kena dera kat KL, Hayati kena bala, Mak Leha still tak suka Mia, Dr. Adam still tergilakan Mia, dan Dr. Huzairi still nak kahwin dengan Nurul tapi sayangkan Mia. What the Di sana penonton disajikan dengan apa dia? Guys, aku lupa. Kenet, Shakila dan laki dia dah balik dari KL sebab polis tengah cari diorang. Tapi Shakila tak nak orang tahu yang dia dah balik dari KL. Secara tak langsung menyuruh Kenet cari botol malam-malam. Mia kemudiannya ternampak Kenet dan memanggilnya, lalu Kenet menceritakan apa yang berlaku ke atas dirinya. Tanpa disangka, Shakila dan lakinya cuba membawa Kenet balik, namun tidak dibenarkan Mia kerana takut Kenet akan diapa-apakan. Dan pergelutan pun berlaku yang mengakibatkan Jali dapat sedas tumbukan dan Shakila dapat sedas penampar dari Mak Leha. Akan tetapi Mak Leha menyuruh Mia melepaskan Kenet kepada Shakila untuk dibawa pulang. Gula Kenet balik nanti. Keesokan paginya, burung-burung pun berkicauan. Mak Leha dan Nurul pun bermesyuarat. Nurul, Mak Leha nak tanya sikit ni, kalau Huzairi tak kaya, Nurul nak ke kahwin dengan Huzairi? Apa dia, Mak? Yelah, kalau dia ceraikan Mia, semua harta pergi kat Mia tau. That's right. Saya masih akan berkahwin dengan Abang Huzairi sebab aku nak balas dendam dekat Mia dan nak tengok dia sengsara. Lepas tu tak dilupa juga aku akan bagi anak dengan cucu kau makan Milo campur Maggi. Rupa-rupanya Nurul nak berkahwin dengan Dr. Huzairi sebab dia ni memang gold digger dan Mak Leha dah menyesal. Shakila yang sedang lari dari polis menelpon Mia untuk menyelamatkan Kenet yang dirantai dalam rumah selama 2 hari dan Alhamdulillah Kenet berjaya diselamatkan. Dan Kenet sekarang dijaga oleh Mak Anda dan Shakila menyerahkan diri dekat polis. Huzairi kemudiannya dapat tahu yang Mak Leha merupakan dalang untuk menyatukan Mia dengan Dr. Adam dan berbincang dengan Mia, tapi Mia tetap dengan pendirian dia untuk meninggalkan Huzairi selepas dia bersalin. Keesokan harinya Mia ingin baik semula dengan Mak Leha, tapi macam biasa dia tak suka Mia dan segera masuk bilik air. Tapi secara tiba-tiba Mak Leha rasa macam nak pitam dan cuba diselamatkan Mia, tapi malangnya Mia yang terjatuh yang mengakibatkan baby dia keluar awal. Dan Mak Leha pun terus berbaik dengan Mia. Tahu takut, Mia kemudiannya bercadang untuk pergi meninggalkan Huzairi, namun dihalang Huzairi dan berlaku pertengkaran sekejap, tapi okey je lepas tu. Tapi still Mia nak laki dia kahwin dengan Nurul sebab dia nak tengok laki dia happy. Hayati sekarang tengah tersadar kat rumah dan anak ikan dia pun dah tinggalkan dia dan dia sekarang tengah dalam proses bertaubat. Kali ni betul-betul tanpa disangka Nurul sebenarnya anak derhaka. Mak dia tak restu dia kahwin, tapi dia tak kisah sebab dia nak balas dendam. Lepas tu Nurul datang lagi rumah Pak Samad. Lepas tu Mia jealous dan suruh lagi Huzairi kahwin dengan Nurul. Dan Huzairi macam, okay, kau nak sangat kan? Ini yang kau nak kan? Fine, kau dapat apa yang kau nak. Aku akan kahwin dengan dia. Aku nak
kau ada sebelah aku masa akad nikah. Tak lama selepas itu, Mak Leha membuat perhitungan terakhir dengan Nurul dan memaki hamun dia sebab Nurul tipu pasal mak dia. Leha kemudiannya memohon keampunan dekat Pak Samad dan diberikan kata-kata hikmat, lalu membuatkan Mak Leha menang anugerah skrin tahun depan. Pak Samad kemudian memberikan kata-kata hikmat dekat Nurul dan mengubah dia menjadi orang baik. The only thing yang Pak Samad tak boleh nak stop ialah ego Huzairi untuk nikah dengan Nurul. Dan tibalah endgame atau kemuncak drama ini apabila Huzairi bersiap sedia untuk diijab kabulkan dengan Nurul. Selamat tinggal abang. Terima kasih atas segalanya. Lepas ni Mia janji Mia akan berguru dengan Gordon Ramsay untuk belajar cara masak yang betul. Dan jangan lupa bagi Arissa makan kismis minda tiap hari, so bila dia kahwin nanti dia tak cabar lelaki dia kahwin lain. Tapi sedetik sebelum Huzairi salam dengan Tok Kadi, dia kemudian meminta Mia berambus dari situ. Mia pergi Mia. Mia pergi Mia. Abang tak nak tengok muka Mia. Nangis ke tu? Wait, what? Mana ada aku nangis? Tapi jangan risau, Pak Samad dah settlekan semuanya. Ego antara Mia dan Huzairi akhirnya dapat dihapuskan dan mereka pun bermaafan antara satu sama lain. Dan keluarga Pak Samad kembali ceria setelah sekian lama. Dan untuk Hayati pula, umur dia tak panjang dan meninggal dunia dekat last episode. Tapi sebelum dia meninggal, dia dah memohon keampunan kepada semua termasuk Mia dan sempat mendalami Islam. So our girl Hayati tak mati sebagai nenek bayan tapi sebagai ibu kepada Mia Adriana. Dan untuk Tan Sri Johari pula, dia aksiden dan lumpuh satu badan tapi tetap dijaga oleh Helmi dan Sophie. Lagi apa lagi Oh ya, Dr. Adam dah move on. Akhirnya Mia pregnant lagi. Dan yang paling penting sekali, Helmi dan Sophie akhirnya mendapat cahaya mata. Lepas tamat tempoh penjara, Shakira pun dah bertaubat dan menjaga adik dia dengan penuh kasih sayang dan memohon keampunan kepada semua orang. Dan jangan lupa beli vacuum Dyson ni. Orang ramai fikir yang ni product placement, tapi vacuum ni ada deep meaning. You see, vacuum ni melambangkan kesemua peristiwa hitam yang mereka lalui bakal disedut dalam vacuum ni dengan harga yang berpatutan. Anda boleh lihat betapa happynya Mia Adriana menyedut kesemua peristiwa hitam sepanjang musim kedua ni. Dan akhirnya mereka gembira dapat menyambut hari raya bersama-sama dan mereka bahagia hingga hujung nyawa. Sehingga TV3 reboot balik novel dia dan kita kena layan balik dari A sampai Z. The end.